dari kelas 5A. Okey, soalan pertama. Mahaza. Haza namuzat Izayun. Okey, soalan nombor 2. Mahiyal makulat al-butinat. Al-makulat al-rutinat mislu samakun dajajun lahmun. Soalan nombor 3. Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang? Karena seimbang merupakan makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi secara normal. Pengambilan makanan yang mengandungi karbohidrat, protein, lemak dan fiber yang mencukupi dapat memberi tenaga dan dapat menjauhi kita daripada penyakit. Soalan nombor 4. Nyatakan 3 makanan yang tergolong dalam makanan seimbang. Karbohidrat, protein dan vitamin. Okey, soalan nombor 5. Cadangkan menu sihat untuk sehari. Untuk menu sarapan pagi, 2 keping roti sandwich dan segelas kopi susu tanpa lemak. Manakala menu makan tengah hari, satu cawan nasi, seekor ikan, sekeping tempe goreng, sepotong buah betik dan segelas air kosong. Manakala makan malam pula, mi goreng dicampur ayam, sayur dan tauhu, sepotong tembikar dan segelas air kosong. Okey. Nombor 6. Apakah makanan ruji rakyat Malaysia? Makanan ruji rakyat Malaysia ialah nasi. Soalan terakhir. Apakah yang dimaksudkan dengan simpanan wang? Simpanan wang ialah wang yang disimpan, dimasukkan, digunakan apabila perlu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, so Aimin dah bersedia nak jawab soalan hari ni. Aimin, dah sedia? Belum. Baik, belum? Okey, Aimin. Saya harap ada kertas dengan pensel sekali lah bersama-sama dengan Aimin sebab kita akan buat kira-kira sekejap lagi. Okey, ada tak? Dah ada pensel dengan kertas? Okey, Aimin, dah sedia belum? Okey, Aimin, dah belum? Dah sedia, Ego. Okey, baik. Kita ada beberapa soalan. Ada juga soalan dalam bahasa Arab. Jadi kalau dapat, Aimin jawab dalam bahasa Arab jugalah sebab kita dah belajar benda ni kan. Baik, soalan yang pertama.
Maza tufaddilu. Maza tufaddilu. Apa yang Aimin suka? Ufaddilu Okey. dajajun. Okey. Tufaddilu dajajun. Limaza, kenapa dajajun? Kenapa bukan makrunatun? Bukan samakun? Kenapa Aimin suka dajajun? Yang ni boleh jawab dalam bahasa Melayu. Aimin suka dajajun kenapa? Kenapa Aimin suka makan ayam? Sebab protein. Okey, sebab protein. Ada sebab-sebab lain kenapa suka makan ayam? Memberi tenaga. Okey, ayam dapat memberi tenaga. Baik, seterusnya pada pendapat Aimin, mengapa kita perlu makan makanan yang seimbang? Berikan 2 sebab. Untuk menyihatkan badan. Untuk menyihatkan badan, satu lagi? Memberi tenaga. Okey. Jadi kita perlu makan makanan seimbang untuk sihat dan untuk memberi tenaga. Baik, di sekolah kita ada satu program waktu pagi yang murid-murid selalu makan waktu pagi kan. Apa nama program tu? Program. Waktu pagi kan ada kita kat sekolah makan-makan waktu pagi. Apa nama program makan-makan waktu pagi tu? Selalu Cikgu Samudin sebut. Ke Aimin dah tak ingat dah waktu pagi kan ada kawan-kawan lain semua makan. Kalau sebelum ni ada makanan yang diberi pada waktu rehat. Kemudian kita dah tukar daripada waktu rehat, kita tukar. Murid-murid yang lain ni semua makan pada waktu pagi. Duduk dalam kelas ada orang hantar makanan. Apa nama program tu? RM? Tak ingat. Tak ingat. RMT. Tak ingat RMT? RMT itu ialah rancangan makanan tambahan yang disediakan kepada murid-murid yang tidak berkemampuan lah. Baik, seterusnya, apa kesan kekurangan zat makanan kepada diri kita? Apa akan jadi dengan diri kita kalau kita kurang zat makanan? Lemah. Okey. Lagi? Tidak bertenaga. Jadi kalau kita lemah dan tidak bertenaga, kalau sebagai seorang pelajar, apa ya kesan dia kepada seorang pelajar? Kita lemah, kita tidak bertenaga. Apa yang akan terkesan kepada seorang pelajar? Tak sihat. Tak sihat. Kalau dalam kelas macam mana keadaan dia? Dia lemah, dia bertenaga, cikgu masuk pun dia lemah, dia bertenaga. Adakah dia boleh belajar? Tak. Dia tidak dapat belajar. Dia kurang tumpuan. Baik, seterusnya ini soalan kira-kira, soalan matematik.
Jadi Aimin kena kira lah. Baik, saya akan bacakan soalan dia. Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah yang diterimanya pada akhir tahun itu? Baik, saya ulang lagi sekali. Puan Ani seorang pengusaha restoran makanan sihat. Daripada hasil keuntungannya, dia telah menyimpan RM7,630 ke dalam bank dengan kadar faedah 3% setahun. Berapakah nilai faedah mudah yang diterimanya pada akhir tahun itu? Cuba Aimin kira, berapa yang Puan Ani ni akan terima? Saya bagi masa lah. Faham tak soalan saya? Bahagi ke Ibu? Dia ada bahagi, dia ada darab. 3/100 darab dengan 7,630. Berapa jumlah dia? Cuba Aimin kira dulu. Cik faham lah Ibu. Tak faham. Baik, dia macam ni. Puan Ani ni seorang pengusaha makanan. Dia berniaga, jadi dia dah dapat untung. Untung dia sebanyak RM7,630. Kemudian duit ini dia simpan dekat dalam bank. Bila kita simpan duit dalam bank, bank akan bagi faedah. Maksudnya dia macam sagu hati lah. Jadi dia akan bagi sebanyak 3% daripada simpanan Puan Ani tu tadi. Jadi 3% tu bersamaan dengan berapa ringgit? Okey, cuba ni kira macam ni. Nampak kan? Ni. Nampak tak? 3/100 darab 7,630. Okey? Boleh buat? Jadi Aimin Asyik nampak. Baik. Aimin buat macam ni. 7,630 dah tulis 7,630 darab dengan 3. Cuba Aimin kira berapa? RM22,860. 860. 3 darab 3 berapa? 9 kan? 22,800.
800 berapa? 90. Okey, 22,890. Baik, ini belum jadi 3%. Sekarang daripada 22,890 bahagi dengan 100. Jadi dia punya jumlah wang yang dia dapat ialah RM 200. 200 28. RM228 berapa sen? Hmm. 90 sen lah. Okey, jadi bila Puan Ani simpan duit di bank sebanyak RM7,630, dia simpan masuk dalam bank, bank akan bagi duit kepada Puan Ani sebanyak RM228.90. Untung tak kalau kita simpan duit dekat dalam bank? Pada Aimin, untung tak kalau kita simpan duit dekat dalam bank? Aimin, RM7,630 Puan Ani simpan dalam bank. Kemudian bank bagi kepada Puan Ani RM228.90. Jadi kalau kita simpan dekat bank, untung ke rugi? Faham tak soalan saya? Tak tahu. Untunglah, kita jadi untunglah sebab kita punya duit RM7,630 je. Kemudian bank bagi kita RM228.90. Untunglah kita sebab bank bagi kita duit. Bank bagi kita duit sebab kita simpan dekat bank. Tapi kalau kita simpan duit dalam tabung, duit tu banyak tu je lah, RM7,630, tak gerak-gerak sampai sudah. Okey, baik. Soalan seterusnya, kalau Aimin ini diberi peluang untuk menjual makanan, Aimin nak jual makanan apa? Nasi. Nasi. Lagi? Nasi saja. Air. Air. Okey, lagi? Ayam. Ayam. Baik, kalau kita pergi dekat kedai lain pun ada jual nasi, air dengan ayam. Tapi macam mana Aimin nak pastikan kedai Aimin lain daripada yang lain? Kalau saya, contoh saya sebagai pembeli, saya tengok, kedai Fakirul pun ada jual nasi, kedai Aimin pun ada jual nasi. Saya nak pergi kedai mana lah? Dua-dua kedai ni sama je. Tengok, kedai dua-dua ni ada jual air, kedua-duanya ada jual ayam. Jadi macam mana Aimin nak pastikan supaya kedai Aimin lain daripada yang lain? Supaya orang lagi tertarik untuk datang. Tambahkan makanan lagi. Tambahkan makanan. Okey, maksudnya Aimin jual tambah, tadi ada nasi, air, ayam. So sekarang ni Aimin nak tambah apa lagi? Jus. Okey. Aimin nak tambah jus. Okey, mungkin di kedai Fakirul tidak ada jus kan? Apa yang menyebabkan Aimin rasa bila Aimin jual jus, orang akan datang kepada Aimin? Apa kelebihan dia? Kelebihan yang ada pada jus.
Menyegarkan. Oh, okey. Lagi selain daripada menyegarkan, apa lagi keistimewaan dia lah? Memberi tenaga. Memberi tenaga, menyegarkan, memberi tenaga. Okey. Jadi ini antara perkara yang Aimin boleh buat tambah baik. Maksudnya kalau orang lain jual benda yang sama, okey, saya nak jual juga benda yang sama tapi saya nak tambah. Saya nak tambah jus. Baik, kemudian Aimin buat nilai tambah lagi dengan mengatakan, okey, datanglah kedai saya. Kedai saya jual jus yang segar, yang boleh menambah tenaga. Jadi orang pun akan hadir ke kedai Aimin. Jadi ini satu cadangan yang bagus lah. Baik, Aimin, katalah Aimin berniaga tadi tu, berniaga air, berniaga jus, nasi dengan ayam tu. Orang dah ramai datang kedai Aimin dan sekarang ini Aimin dah ada dapat banyak keuntungan. Apa yang Aimin nak buat dengan duit yang Aimin dapat? Simpan dalam bank. Okey. Lagi, semua Aimin nak simpan dalam bank. Ataupun Aimin ada benda lain yang nak dibuat. Ni Aimin dah ada duit dah ni daripada perniagaan Aimin. Aimin dah ada duit sekarang ni. Okey, Aimin nak simpan dalam bank. Adakah semua nak disimpan dalam bank? Tak. Okey, jadi yang selebihnya Aimin nak buat apa? Nak guna untuk apa? Beli barang keperluan. Okey, bagus. Beli barang keperluan. Okey, ini jawapan yang saya tak jumpa lagi lah setakat hari ini daripada orang lain. Okey, jadi dengan duit yang Aimin dapat, Aimin akan bantu mungkin beli barang keperluan untuk ahli keluarga dan juga untuk simpanan. Kenapa Aimin nak simpan duit? Kenapa tak nak habiskan lah? Aku dapat 10,000 ni untung, habiskan je lah 10,000. Kenapa Aimin nak simpan? Untuk masa depan. Masa depan tu maksudnya Aimin nak gunakan untuk apa? Masa depan yang macam mana? Bila masa je Aimin nak guna duit tu? Bulan ni Aimin ada dapat 10,000. Aimin, okey katalah Aimin simpan 5,000. 5,000 Aimin buat beli barang keperluan untuk keluarga Aimin. Bulan depan dapat lagi 10,000. Simpan lagi 5,000. Kemudian bulan satu lagi 5,000 lagi, dah ada 15,000 dah dalam simpanan Aimin. Aimin pun simpan duit tu. Tadi Aimin kata untuk kegunaan masa depan. Masa depan tu apa sebenarnya Aimin nak gunakan dengan duit simpanan Aimin yang dah banyak tu? Cik faham aku. Cik faham? Bukan, Aimin kan dah simpan duit. Tadi Aimin kata untuk kegunaan masa depan. Jadi masa depan yang dimaksudkan oleh Aimin tu Aimin nak buat untuk apa? Untuk kahwin ke? Untuk apa sebenarnya? Duit yang simpan tadi. Ataupun Aimin memang nak simpan sampai tua Aimin nak simpan. Lepas tu nanti jadi apa dengan duit tu? Kalau Aimin tak belanjakan. Beli rumah. Jadi Aimin sebenarnya simpan duit tadi tu untuk beli rumah lah. Jadi beli rumah ini merupakan salah satu perancangan untuk masa depan. Okey, jadi sangat-sangat baguslah sebab tidak ramai orang yang dia nak beli rumah pada usia yang muda. Okey Aimin, daripada saya sebenarnya sudah habis dah soalan sesi kebat ni. Jadi saya ucapkan terima kasih, tahniah, syabas sebab dah berjaya habiskan PBL KMR ini. Dan kalau ada apa-apa nanti saya akan maklumkan kepada Aimin lah dalam grup. Kita nantikanlah keputusannya. Jadi saya ucapkan terima kasih, syabas, sampaikan salam kepada ahli keluarga sebab saya yakin projek PBL KMR ini bukan Aimin seorang tapi bersama-sama dengan ahli keluarga.
Jadi Aimin ada apa-apa nak cakap sebelum kita berakhir? Sama-sama. Terima kasih, tak- Go. Okey.